Alright, kita mulalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dan juga selamat sejahtera lah yang bukan beragama Islam. Okay. Alright, okay. Okay. Hari ni kita bertemu kembali ya untuk Google Meet RBD. Okay. Saya tak buat setiap kali itu sebab ada keperluan lain lah. Okay. So bila perlu saya akan buat Google Meet lah. Okay, so untuk tajuk yang baru kita kembali bertemu dalam Google Meet ni sebab ada tajuk 6 ini dia sudah masuk satu tajuk yang lebih sukar sikit lah. Sebelum tajuk buat makanan, buat kereta tu semua senang saja. Buat pembungkusan kotak sebagainya itu semuanya topik-topik yang sebenarnya mudah saja. Awak hanya perlu membuatkan projek-projek itu siap saja untuk dapatkan markah. So last week kita dah buat projek ya sandwich. Okay, sandwich. Saya dah beri dalam bentuk video tu cara nak buat apa semua. Yang mana hantar saya ucapkan tahniah lah. Semua projek-projek ni ada markah-markah dia lah untuk penilaian PBD. So yang tak hantar tu awak tanggung sendiri lah. Sebab awak tak mau melibatkan dalam kita punya pembelajaran. So markah yang rendah-rendah nanti awak sendiri yang punya angkara lah. Sebab awak tak buat projek, tak attend dan sebagainya. Okay, latihan kerja apa semua nota semua tak buat. So itu pilihan awak. Saya tak ada nak paksa. Saya hanya bagi kerja saja. So kalau awak buat, saya bagi markah. Yang tak buat, saya tak bagi markah. Itu sajalah. Okay. Alright. So untuk hari ini, so kalau ada yang tanya, cikgu boleh tak lagi saya nak buat sandwich tu? Saya bagi peluang sehingga sepatutnya projek tu minggu lepas, semua projek yang saya bagi, semua kerja, awak kena siapkan dalam tempoh seminggu. Okey, saya bagi masa seminggu. Bermaksud semalam, hari ni Jumaat kan? So hari Khamis semalam ni ialah hari terakhir untuk awak hantar video-video, gambar-gambar tentang projek itu. Sepatutnya saya dah bagi tahu. Jadi siapa yang masih lagi nak buat, saya bagi masa sehingga hari Ahad ni lah, last sampai hari Ahad ni. Siapa yang nak buat untuk siapkan lagi projek sandwich tu, boleh hantar lah. Okay, sehingga hari Ahad. Lepas tu saya tutup dah habis. Tajuk sandwich ni semua dah selesai dah habis. Tinggal saya nak bagi markah saja. Okay, boleh hari Ahad, hari terakhir lah. Siapa yang tak tahu apa benda nak buat, tengok balik apa yang saya dah hantar minggu lepas. Apa dia video dia tu semua, tengok balik cara nak buat apa semua. Kemudian hantar. Alright, okay. Baik, so hari ini kita akan pergi ke unit yang ke-6, reka bentuk pengaturcaraan. Kita nak masuk ke bahagian perkomputeran. Komputer punya basic. Okay. Buku teks kita boleh rujuk, awak boleh merujuk muka surat 76 hingga 79. Okey, baik. So apa yang kita nak belajar hari ini, fokus kita ialah awak dapat menerangkan maksud pengaturcaraan. Yang pertama kita boleh terangkan maksud pengaturcaraan tu apa, dan yang kedua sekurang-kurangnya boleh menerangkan satu kegunaan pengaturcaraan ni dalam perkakasan harian. Okey. So nanti saya akan bantu macam manalah. Okey. Alright, baik. Tahukah anda sesetengah perkakasan harian yang terdapat di rumah kamu itu mempunyai atur cara komputer? Atur cara komputer ni bahasa Melayu lah. Bahasa Inggerisnya apa? Bahasa Inggerisnya kita panggil programming. Programming. Komputer punya programming. Okey. So dalam perkakasan harian awak di rumah awak tu sebenarnya ada atur cara komputer sebenarnya. Okey. So apa itu atur cara komputer? Apa itu atur cara komputer? Baik, sebelum saya nak pergi lebih lanjut, boleh tak bagi saya contoh barang-barang perkakasan dekat rumah awak yang ada atur cara komputer ni? Ada tak siapa boleh bagi contoh-contoh peralatan itu? Selain komputer lah, selain laptop.
Kan? Ini semua memang kita dah tahulah memang dia berasaskan perkakasan komputer ni atau cara komputer ni. Barang-barang lain. Perkakasan-perkakasan lain. TV. TV. Okey, betul. TV. Smart TV ya, bukan TV. Peti sejuk. Lagi. Penyaman udara. Printer. Apa dia? Printer. Printer. Okey. Lagi? Blender. Blender. Okey, blender lagi. Mesin basuh. Okey, lagi. Oven. Microwave. Oven, microwave. Lagi? Radio, aircon, handphone. Okey, good. Okey, bagus. Hampir ada berapa barang tadi aku sebut? Hampir dekat 10 barang tadi tu. Semua peralatan itu semuanya memang dia ada komputer chip dalam dia. Ada kita panggil atur cara komputer. Atur cara komputer ni apa? Baik, kita lihat. Atur cara komputer ni ialah satu set arahan diberi mengikut urutan yang mengarahkan komputer membuat sesuatu. Contohnya bila kita buka aircon. Kan, bila kita buka aircon, kita boleh buat apa dengan aircon tu? Kita boleh apa? Kita boleh klik butang on, dia akan mula on lah, dia mula menyalurkan suhu sejuk. Dia mula apa? Kalau macam aircon tu dia akan terbuka dia punya bawah tu kan. Dia akan terbuka, kemudian dia akan mula mengalirkan suhu. Kemudian suhu pula kita boleh tetapkan kita nak 20 darjah Celsius ke, kita nak 25 darjah Celsius ke, kita nak 16 darjah Celsius ke, kan? Kemudian kita boleh tetapkan bagi angin dia keluar, angin dia tak keluar. Okey? Itu semua ialah arahan-arahan yang kita beri kepada komputer, atur cara komputer yang ada di dalam aircon tersebut. Okey, boleh faham So, atur cara komputer ni ialah satu set arahan mengikut urutan yang mengarahkan komputer membuat sesuatu. Membuat sesuatu tu itu tadilah arahan yang kita bagi tu. Kita nak 20 darjah Celsius, kita nak 16 darjah Celsius. Arahan tu yang kita dah bagi dalam komputer chip yang ada dalam aircon tersebut. Okey. So, sesetengah perkakasan harian mempunyai komputer benam. Dia ada satu alat, satu alat yang bahasa Melajunya kita panggil komputer benam, ataupun kita panggil bahasa Inggerisnya tu chip lah, kita ada chip dalam dia tu. Okey. Komputer benam ini mempunyai atur cara komputer yang menentukan cara perkakasan tersebut berfungsi. Setiap alatan kat rumah awak tu, dia mesti ada atur cara komputer ni. Okey, ataupun dipanggil komputer benam ni lah, chip ni yang menentukan cara perkakasan tu berfungsi. Macam mana dia berfungsi? Dia ada dalam chip itu. Kita dah tetapkan atur cara dia, cara-cara dia berfungsi. Okey, so komputer benam. Nanti kita tengok lebih lanjut. Okey, kegunaan atur cara ini adalah untuk memastikan perkakasan tersebut dapat melaksanakan tugas mengikut ketetapan. Okey, kita faham tadi kan maksud atur cara tadi. Set arahan. Atur cara ni ialah satu set arahan. Kita mengarahkan alatan perkakasan itu untuk buat apa-apa tugasan dia. Tugasan khusus lah. Macam aircon tadi, untuk menyejukkan tu lah. Suhu-suhu kita dah set dah. Bila kita klik dekat remote kita tu, tekan 1, tekan 2, tekan 20 kan. Tekan 2, tekan 0, pump dia boleh baca 20 darjah Celsius. Contoh kan. Itu arahan-arahan tu lah yang kita beri kepada komputer benam yang ada dalam chip dalam perkakasan di rumah kita tu. Okey? Boleh faham kot kan? Ini yang kita nak. Sebab tu saya buat kelas ni supaya nak memahamkan awak benda ni. Okey? Baik. So, kegunaan atau cara ni ialah untuk memastikan perkakasan tersebut
dapat melaksanakan tugas dia mengikut ketetapan yang telah diberi. Okay? Alright. Komputer benam. Dalam bahasa Inggeris kita panggil embedded computer. Embedded computer. Okay? Komputer benam adalah komputer dengan tujuan khusus yang berfungsi sebagai komponen dalam produk yang lebih besar. Ingat, komputer benam ni dia bukan satu komputer besar tu. Dah buat macam awak pakai sekarang ni. Bukan. Dia dalam dia satu chip yang kecil dalam mana-mana produk, mana-mana perkakasan dalam yang ada sistem perkomputeran ni. Macam aircon, dalam aircon tu bila kita buka dalam tu ada chip dia. Dalam handphone ada chip dia, kecil je. Dia bukan besar. Dalam smart TV belakang tu body bila kita buka dalam itu ada chip komputer benam ni. Ini yang dia panggil komputer benam ni. Dia ada dalam semua body-body ni. Dalam microwave, dalam peti ais, dalam aircon. Sebab dia dimasukkan untuk memberi arahan kepada barang-barang tu untuk berfungsi. Okey, boleh faham kot kan? Itu maksud dia. Baik. Kehadiran komputer benam di dalam sesuatu peralatan elektrik boleh dikenal pasti melalui keberadaan chip pemprosesan di dalamnya. Itu maksud dia. Dia ada chip pemprosesan. Chip ni ialah komputer benam yang memberi arahan kepada peralatan tersebut untuk berfungsi. Tak ada komputer benam ni, tidak ada chip pemprosesan dalam bahan-bahan ni, mesin basuh pun tak boleh berfungsi, handphone pun tak boleh berfungsi, apa barang pun tak boleh berfungsi. Sebab tidak ada orang yang memberi arahan kepada dia. Okay? Peralatan yang terdapat chip pemprosesan di dalamnya cenderung diberi nama awalan smart. Macam sekarang ni kita zaman moden sekarang ni dah mula menggunakan perkataan smart. Smartphone, smartwatch, smart washing machine, smart TV, kan? Semua smart. Yang perkataan smart ni semuanya menggunakan chip-chip pemprosesan di dalam dia. Okey? Semua dah canggih sekarang ni. Hanya beri arahan, dia set satu arahan dekat chip tu, dia masukkan dalam peralatan tu boleh berfungsi mengikut arahan seperti mana chip itu tadi. Okey? Inilah rupa dia. Kan? Kalau awak buka TV tu, dekat belakang tu ada satu dia panggil motherboard. Motherboard ni, ataupun awak buka laptop awak ni, dalam bawah di dalam body laptop awak ni, di dalam dia tu ada macam ni, dia panggil motherboard ni. So dalam motherboard ni ada banyak-banyak perkakasan komputer ni lah. Macam awak lihat sekarang ni dekat skrin awak sekarang ni, itulah kita panggil chip pemprosesan tu. Okey, chip pemprosesan komputer benam, yang memberi arahan. Itulah otak dia. Kita panggil otak komputer lah. Otak dia kan. Alright. So, apakah itu komputer sebenarnya? Komputer ni ialah alat mesin peranti, mesin peranti alat yang digunakan untuk mengendalikan data input sebagaimana yang diarahkan oleh pengguna. Kita perlukan komputer. Komputer ni sebenarnya benda yang manusia bagi arahan kepada komputer itu supaya alatan itu dapat berfungsi seperti mana yang kita nak, seperti mana yang manusia nak. Okay? So, ciri-ciri komputer ini boleh menerima data, boleh memproses data, boleh mengeluarkan maklumat, boleh menyimpan maklumat. Itu ciri-ciri komputer lah. Okay? Untuk mengendalikan satu komputer itu mesti diberi set arahan dengan tepat mengenai tindakan-tindakan atau langkah-langkah yang perlu dilakukan. So, bila kita tekan on, dia on. Bila kita tekan off, dia boleh off. Itu semua kita dah bagi arahan kepada chip komputer benam yang ada dalam komputer tu tadi. Okay? Komputer, contoh TV, smart TV. Kita nak on kan? Kita ambil remote, kita tekan button on, betul tak? Kita tekan on, dia pun on. Sebenarnya kita on tu, sebenarnya arahan tu telah diberi dalam chip pemprosesan yang ada dalam TV, belakang TV tu. Itu semua. Itu yang dipanggil komputer. Okay? Dia boleh menerima data, memproses arahan dan bertindak mengikut arahan yang kita dah set itu. Okay? Set arahan ni diperlukan kerana komputer tidak mempunyai otak seperti manusia.
Awak tengok gambar Raja tu kan. Awak tengok belakang CPU tu. Bila kita buka CPU, apa dalam tu ada? Itulah otak dia. Otak komputer. Sebenarnya otak komputer ni dibuat oleh otak manusia. Manusia yang sebenarnya memberi arahan tu kepada komputer. Dia tengok komputer boleh buat macam-macam kan. Sebenarnya manusia lah, atas kebijaksanaan otak manusia ni lah yang memasukkan arahan tu ke dalam komputer. Komputer tu akhirnya boleh buat macam-macam. Kan? Alright. Nanti kita tengok lagi contoh-contoh. Okay? Boleh faham Itu bermaksud yang kita masukkan sebagai pengatur caraan. Okay? Satu set arahan yang manusia berikan kepada komputer bernam tadi, chip pemprosesan tadi, yang kita masukkan dalam apa-apa barang perkakasan, barang-barang ni, komputer dan sebagainya, untuk dia menjalankan tugas mengikut arahan yang kita dah beri. Okey, boleh faham Itu masuk pengatur caraan tadi. Okey, arahan yang kita bagi kepada komputer bernam tadi untuk membuat apa-apa tugasan tadi. Alright. Okey, ini maksud dia Atur cara komputer maksudnya programming lah dalam bahasa Inggeris. Satu set arahan berkod ataupun satu urutan arahan berkod yang dimasukkan ke dalam komputer yang membolehkan komputer itu membuat sesuatu tugasan. Satu set arahan. Kita yang tetapkan arahan tu. Melalui programming inilah. Ada kod-kod dia. Okey. Atur cara komputer ditulis dalam bahasa pengatur caraan. Ada bahasa-bahasa dia lah. Bukan bahasa macam bahasa Melayu ni, bahasa Inggeris, bukan. Dia ada bahasa komputer dia. Ada kod-kod dia tu. Okey. Kita panggil coding dia. Proses menyediakan atur cara komputer ini dipanggil pengatur caraan komputer. Komputer programming. So, kita akan tengok lagi. Contoh. Ini contoh dia. Ini bahasa coding tadi tu. Arahan-arahan ni. Arahan-arahan dalam komputer sebenarnya. Bahasa-bahasa arahan. Kita panggil coding. Coding. Bahasa-bahasa arahan ni. Alright. So ini nak tahu, nak belajar ni nanti lebih bukan sekarang lah. Mungkin sekolah menengah nanti ataupun di universiti nanti awak akan belajar ni bahasa-bahasa coding ni. So awak sendiri boleh memberi arahan seperti mana yang awak tengok barang-barang yang ada dalam ni lah, dalam rumah awak sekarang ni, di mana-mana pun. Inilah dia akan masukkan arahan-arahan seperti ni lah supaya chip pemprosesan tu akan faham. Dia simpan. Dia sebenarnya dia bukan boleh fikir. Dia tak boleh fikir. Kita yang masukkan arahan tu. Baru dia boleh buat kerja. Alright. Okey, jom kita terokai kegunaan atur cara komputer dalam perkakasan harian yang terdapat di sekeliling kita. Baik, kita tengok satu persatu. Yang pertama, televisyen pintar. Atur cara komputer yang ada pada saya membolehkan saya mencapai aplikasi internet dan melakukan pelbagai fungsi interaktif. Siapa ada komputer smart TV ni dekat rumah dia? Saya ada. Apa yang smart TV ni dia boleh buat? Dia boleh tayangkan video. Video lagi? Apa dia? Dia boleh connect ke internet tak? Boleh. Boleh. Lagi apa lagi? Boleh main game tak? Boleh. Boleh. So, smart TV ni sebenarnya dia berfungsi 2 dalam 1. 2 dalam 1. Iaitu dia boleh jadi TV. Okey. Dia boleh jadi off dulu mikrofon tu. Takut bunyi bising. Okey. Smart TV ni dia jadi TV pun boleh dan dia boleh jadi komputer pun boleh. Macam juga apa yang berlaku kepada handphone awak sekarang ni. Smart handphone. Smartphone. Dulu kita tak panggil smartphone, kita panggil handphone. Telefon ni lah, tangan ni. Tapi sekarang kita panggil dia smartphone. Sebab apa smartphone? Sebab dia sudah ada chip processor tu
yang boleh memberi arahan kepada handphone tadi membuat tugasan yang lebih ekstra seperti mana yang smart TV ni. Dulu TV hanya boleh tayang TV saja. Tapi sekarang ni TV boleh jadi 2 atau 3 dalam satu. Dia boleh jadi TV, dia boleh juga jadi komputer. Kita boleh on dia sebagai komputer. Kita boleh buat komputer, buat kerja kat smart TV tu. Dia boleh main game juga. Okay, dan macam-macam lagi lah. Okay. Kita boleh connect internet. Kita boleh lihat internet dalam TV, smart TV ni. TV tu dia boleh jadi macam seperti handphone kita. Seperti laptop kita. Smart TV ni. Itu yang kita panggil smart tu. Smart TV. Television pintar. Okey. Ini semua sebab kita dah masukkan tadi. Komputer benam tadi. Okey. Kita dah set atur cara komputer di belakang TV tadi. So TV tadi dia boleh membuat kerja-kerja mengikut arahan kita. Ini semakin canggih sekarang TV kan. Tapi kalau kita tak pandai jaga dia boleh rosak. Bila rosak tu habis susah sikit lah nak repair kan. Tapi ini dia kelebihan dia. Television pintar. Bermaksud dia semakin hebat, semakin canggih, semakin boleh buat macam-macam sebab kita dah masukkan chip tadi, atur cara komputer tadi di belakang TV tadi tu. Jadi dia boleh buat banyak kerja lagi lah. Okey. Baik, kemudian kita lihat pendingin hawa. Atur cara komputer yang ada pada saya, set-set arahan yang kita masukkan tadi membolehkan saya menetapkan, mengesan dan menyelaraskan suhu bilik berdasarkan isyarat yang diterima daripada pengguna. Jadi chip prosesor, komputer benam yang kita masukkan di belakang aircon tadi tu, kita dah tetapkanlah apa kerja dia boleh buat. Kita on, kita tekan remote tu on, pop, dia on. Klik, lepas tu sejuk. Dia mula salurkan. Kan? Kita nak off, tip, dia pun tutup. Tip, dia tutup. Kan? Itu semua sebab kita dah masukkan atur cara komputer di belakang dia. Okey? Kalau kita tak masukkan chip tu, dia tak boleh buat apa. Dia hanya satu bentuk barang, bentuk rupa dia tu je lah. Dia tak boleh buat apa-apa. Tapi sebab kita dah masukkan chip komputer tadi, kita dah setkan arahan kepada dia, kita dah masukkan atur cara komputer tadi tu, menyebabkan dia boleh buat kerja mengikut arahan-arahan kita. Kita tekan remote je. Tekan on, klik kan. Itu. Okey? Itu dia kelebihan pendingin hawa bila kita dah masukkan atur cara komputer tadi. Baik. Kita lihat apa lagi barang lagi. Jam penggera digital. Siapa ada jam macam ni kat rumah dia? Saya. Jam digital Dia bukan macam jam konvensional ni. Ada jarum semua tu kan. Itu jarum tu jam konvensional. Yang ini ialah jam digital kita panggil. Dia keluar dalam bentuk nombor. Bila dah keluar macam ini, dia dah jadi seperti komputer juga. Okey. Menunjukkan masa dan membunyikan penggera dengan pelbagai bunyi. Dia macam-macam. Kita dah masukkan atur cara komputer tadi tu, kita dah masuk dia punya chip processor dia tu dalam jam tu, kita set dah lagu ada 20, lagu ada 100 lagu. Kita boleh tukar lagu macam-macam lagu. Kan? Kemudian color kita boleh tukar color. Kemudian nombor kita boleh tukar nombor. Kemudian kita boleh set alarm dia bunyi masa bila apa semua. Macam-macam tugasan kita dah masukkan dalam jam digital ni. So jam sekarang bukan lagi macam jam konvensional dulu, hanya ada jarum kan. Bila ada jarum tu hanya tunjuk masa je lah. Kita tak boleh masukkan lagu, kita tak boleh masukkan cahaya, warna kan. Dia tak boleh. Tapi sekarang bila dah ada atur cara komputer ni, manusia dah boleh buat satu jam dalam bentuk digital. Dalam bentuk digital, kita masukkan chip processor dalam dia, kita macam-macam dah benda kita dah boleh masuk dalam jam tu. Kita boleh set macam-macam. Ada bunyi, ada suara, ada
ada apa masa dalam bentuk nombor ni dan sebagainya. Okey. Macam-macam arahan kita dah bagi. Okey. Kemudian next, pembersih vacuum robotik. Pernah tengok tak alat ni? Pernah. Ada siapa ada kat rumah benda ni? Tak ada. Tak ada Tapi pernah tengok kan? Pernah. Dia ada macam satu alat vacuum bulat tu. Dia bila kita bagi arahan, kita bagi arahan dekat dia, dia boleh bergerak ke seluruh kawasan rumah kita tu sebagai apa vacuum. Dia boleh sedut habuk-habuk tu. Canggih tak canggih? Dulu kita vacuum, kita kena tolak betul tak? Sebelum ni lah, bukan dulu lah. Sebelum ni vacuum masih ada lagi pun. Vacuum yang kita kena pegang lah batang tu kan. Batang tu kita tolak vacuum kan. Yang itu pun masih ada. Tapi yang sekarang ni semakin canggih. Bila kita masukkan chip processor dalam dia tu, semua kita hanya bagi arahan dah. Kita dah set arahan dia. Apa arahan dia kena buat? Arahan dia ialah dia akan bergerak ke kiri, bergerak ke kanan, bergerak ke belakang. So, semua tu kita dah masukkan dalam chip processor tu. Jadi dia hanya buat kerja tugasan tu saja mengikut arahan. Okey? Ini salah satu lagi alat yang terbaru lah yang kira canggih lah zaman moden ni vacuum robotik. Alright? Baik, seterusnya ialah peti sejuk. Peti sejuk. Peti sejuk ni pun sama. Kalau dia tak ada chip processor tu, dia pun tak hanya satu peti je lah. Yang tak sejuk pun. So, bila kita dah masukkan atur cara komputer ni, kita boleh menentukan suhu dia. Suhu yang sesuai untuk. Contohnya bahagian atas, suhu dia kita boleh tetapkan beku terus. Bahagian atas, bahagian beku. Jadi dia punya sejuk tu, dia akan ikut arahan kita lah, chip tu. Jadi dia punya sejuk tu negatif. Menyebabkan barang-barang yang kita simpan dalam tu, air ke apa ke, dia akan keras jadi ais. Tapi yang bahagian bawah, kita boleh ubah suhu dia kepada suhu yang lebih tak beku. Dia hanya sejuk saja. Jadi kita boleh simpan sayur, simpan barang-barang sebagainya. Okey? Itu dia. Dalam peti sejuk pun ada. Kalau tak, dia pun tak boleh bertugas sebagai peti sejuk. Sebab kita dah bagi arahan-arahan tu untuk dia jadi sejuk seperti mana arahan kita. So dia tetaplah suhu-suhu tu. Alright? Kemudian mesin basuh elektronik. Kebanyakan rumah saya ingat dah ada mesin basuh elektronik ni bukan mesin basuh yang lama dulu. Mesin basuh lama tu ialah yang inilah. Yang lama pun sama juga, dia masuk atau cara komputer juga. Okey. Kalau tak dulu, orang dulu basuh pakai tangan je lah. Basuh pakai tangan saja. Tapi sekarang ni mesin basuh kita dah boleh tetapkan berapa berat dia. Dia boleh kesan berapa berat baju. Bila kita masuk baju dalam tu, dia boleh kesan krek. Dia dah timbang lah berapa berat muatan tu. Kemudian menentukan cara basuhan. Kita nak spin ke, kita nak wash ke, kita nak apa lagi kan. Kita boleh set, boleh tekan aja button atas tu kan. Kemudian kita boleh set pula masa dia. Tempoh bilasan dan masa putaran. Kita boleh set. Ataupun kita tekan je yang default. Tekan je, pump, on aja. Dia dah ada, bila dia dah timbang berapa berat baju kita masukkan tu, dia dah set dah. Okey, kalau berat dia 5 kilo, okey, dia akan pusing untuk wash tu 20 minit contoh. Kemudian bila dah habis wash tu, dia dah set. Selepas tu, arahan selepas tu ialah spin pula. Dia akan spin pula 15 minit. Untuk keringkan. Itu semua kita dah masuk arahan-arahan tu. Satu set arahan kita dah bagi kepada mesin basuh ni. Kita dah masukkan komputer benam tadi tu, chip processor tu. Jadi dia faham. Dia faham arahan tu. Bila dia bagi kita masuk baju, dia dah timbang berat, okey, 6 kilo. Okey, bila 6 kilo, arahan kita dah bagi dekat chip tu, okey, 6 kilo, wash 20 minit, spin 15 minit. Contoh. Jadi dia faham, dia hanya buat kerja je. Okey? So kita hanya tekan, kita kat sini tekan button je lah. Tap. Tekan on, terus dia pun jalan. Kan? Sebab kita dah bagi arahan. Jadi dia memudahkan lah kan.
Kemudian apa? Microwave, satu hal gelombang mikro. Membolehkan saya melakukan pelbagai cara memasak. Ini pun sama juga. Bila ada button-button begitu, bila alatan tu mempunyai button-button on, off, boleh tekan macam-macam nak ubah, nak sejuk, nak masak itu ini. Itu bermaksud dia dah masukkan ada chip processor di dalam perkakasan tersebut. Okey. Yang kita panggil dia atur cara komputer. Alright. Ini contoh alatan dan perkakasan harian yang menggunakan pengaturcaraan. Selain daripada TV tadi, smart TV tadi, kemudian vacuum robotik tadi, ada satu lagi tambahan kat sini ialah penyukat suhu digital. Sekarang ni zaman COVID ni, alat ni famous. Zaman COVID ni, penyukat suhu ni famous. Dia boleh mengenal pasti suhu badan atau cecair dengan tepat. Kita dah masukkan arahan pada dia. Jadi dia boleh faham. Okay? Alright. Dan apa lagi? Ketuhan gelombang mikro, telefon pintar, telefon handphone. Handphone kita lagi lah. Handphone kita ni, kalau awak buka, mungkin kalau awak pernah buka untuk repair handphone tu kan, awak buka casing belakang dia, kemudian awak buka bateri dia, kemudian dia ada skru-skru kecil tu keluarkan. Awak boleh nampak dalam body handphone kita tu sebenarnya ada chip yang kita panggil processor tadi tu. Dia ada chip tu lah yang penting yang mengawal semua kepintaran telefon awak ni, yang keluar semua paparan semua dekat handphone awak tu, boleh on, boleh ada gambar lah, pelbagai macam-macam lah kan. Itu semua dimasukkan chip tu. Chip tu lah yang menyimpan arahan-arahan kepada handphone tu. Okay. Alright. So, peti sejuk bersama. Baik. Kegunaan atau cara dalam perkakasan harian. Apakah kelebihan dia? Kelebihan dia yang pertama, kita boleh tahulah. Yang pertama, atas sebelah kanan tu, memudahkan sesuatu kerja ataupun urusan. Memang sangat-sangat memudahkan kerja kita. Kalau tak ada mesin basuh, kita kena basuh tangan sendiri. Nampak tak? Kan? Nampak tak? Dia memudahkan sesuatu kerja ataupun urusan. Okey. Yang kedua, lebih menjimatkan masa dan tenaga. Kalau kita tak ada mesin basuh, nak kena basuh sendiri, tonyoh baju sendiri, kan? Memang makan masa dan tenaga. Okey. Kemudian lebih mudah dijual di pasaran. Sebab apa lebih mudah dijual di pasaran? Sebab kehebatan barang tersebut, kan? Bila dia dah jadi satu handphone, contoh handphone kan, handphone awak ni, awak dah contohnya dah keluar model-model lebih canggih, jadi awak pun nak jual, so awak boleh jual dengan lebih mudah sebab handphone awak tu masih lagi berfungsi, masih lagi canggih kan, masih lagi boleh digunakan. So lebih mudah untuk dijual. Dan yang ketiga, yang keempat, permintaan terhadap barangan lebih tinggi. Jadi orang bila kilang-kilang mula membuat barang-barang begini, dia tahu kalau kilang keluarkan handphone contoh kan, bila dia nak keluar produk lebih baru, lebih canggih, dia tahu orang akan beli sebab orang nak lebih canggih kan. Bila handphone, contoh handphone saya sekarang, dia boleh ambil gambar kan, tapi gambar tu tak berapa nak cantik. Jadi syarikat kilang phone ni dia tahu dah, bila dia keluar produk lebih baru, dia upgrade kan dia punya kamera tu, lebih gambar, lebih cantik, lebih sharp. Dia tahu akan ada permintaan yang lebih tinggi kepada barang yang dia akan keluarkan tu, handphone yang baru tu. Sebab dia punya function tu lebih hebat, kan. So syarikat tahu permintaan terhadap barangan tu lebih tinggi bila dia keluar produk yang lebih canggih. Okey, itu sebab pentingnya kehebatan atau cara dalam perkakasan harian. So bila awak minat nanti tentang perkara ni, awak minat untuk buat benda-benda macam ni, awak sendiri boleh mereka cipta. Kita boleh, mungkin manusia akan datang, dia boleh mereka cipta macam-macam. Ini semua hanya berdasarkan base kepada kefahaman tentang atur cara komputer ni saja. Kita hanya memberi arahan tu saja, set arahan tu. Okay, nanti kita akan belajar lagi lah lebih dalam. Cuma hari ni saya nak beri gambaran
Okey, dah habis pun. Hari ni kita nak masuk kepada asas saja. Okey. Asas kepada pengaturcaraan komputer ini. Kita nak kenal macam mana barang-barang ini, perkakasan-perkakasan apa yang ada. Okey. Apakah yang dimaksudkan dengan pengaturcaraan tadi. Okey. Kita dah tahu tadi, pengaturcaraan tadi ialah satu set arahan yang diberi kepada komputer-komputer yang ada di dalam perkakasan. Bila sebut komputer ni ialah chip tadi itulah, satu set komputer benam tadi tu. Itu maksud dia. Alright, so ada soalan? Boleh faham? Tak ada soalan. Boleh. Boleh faham ya? Boleh. Boleh. Baik, kalau faham, nanti saya akan bagi nota ataupun latihan nanti dalam grup WhatsApp kelas. Jadi awak tolong buatlah nanti mungkin dalam bentuk kuisis dan sebagainya. Saya belum sempat buat lagi sebab awal sangat kelas ni pukul 8 So kalau lewat sikit mungkin saya sempat buat. So saya akan bagi nanti kemudian lah selepas ni saya akan buat latihan tu. Kemudian awak tolong jawablah soalan senang-senang sajalah sebagai bukti penglibatan awak dalam kelas hari ini. Okey. So hari ni saya nak masuk, saya pun sebab topik ni agak sukar sebenarnya. Kalau ikutkan ada lagi yang perlu saya terangkan, tapi cukup hari ni kita belajar, kita kenal apakah itu aturcara komputer. Kita faham aturcara komputer ni ialah satu set arahan yang kita bagi kepada perkakasan-perkakasan yang kita simpan dalam bentuk chip pemprosesan yang ada dalam barang-barang perkakasan-perkakasan yang ada di rumah kita itu. Okey, boleh faham kot kan? Rasanya awak boleh faham Ini yang kita masukkan sebagai pengaturcaraan komputer. So nanti minggu depan kita akan pergi ke topik seterusnya, tajuk yang sama, unit yang sama. Cuma kita nak pergi lebih mendalam. Apakah yang dimaksudkan dengan aturcara komputer itu lebih mendalam. Okey. Bagaimanakah arahan-arahan ini diberi dan sebagainya. Okey. Macam mana kita nak buat coding-coding ni semua kan? Jom kita akan masuk minggu hadapan. Okey. Alright. So, boleh saya tanya sikit soalan? Kan? Mari saya stop presenting. Okey. Saya nak panggil siapa? Kita ada 49 orang Alhamdulillah. Saya ingat ni kelas paling ramai. Sebelum ni saya ingat dalam 20 orang lebih saja. Okey, sekejap. Saya nak simpan rekod ni sekejap. RBT 2. Okey, baik. Penting sebab saya nak buat penilaian berasaskan bilik darjah ni. So saya perlu tahu siapa yang hadir kelas dan siapa yang buat kerja. Dia hadir kelas tapi tak buat kerja pun tak boleh Awak kena buat kerja. Sebab itu sebagai bukti awak terlibat dalam kelas hari ini. Okey, baik. Saya nak tanya soalan hari ini. Muhammad. Asyik Muhammad dia. Kita guna perempuan pula dulu. Semalam pun saya start dengan Muhammad. Hari ini kita start perempuan pula. Nur Ariana Nadira. Ada tak? Nur Ariana Nadira. Ya. Mana? Ya. Okey. Ariana Nadira. 4 UTM kan? Ariana. Okey. Ariana, apakah itu aturcara komputer, Ariana? Yang saya dah terang tadi, apakah itu aturcara komputer? Aturcara komputer dalam televisyen, printer membolehkan kita menonton program serta mengakses aplikasi internet, radio dan sebagainya. Tengok kat mana tu? Buku teks. Okey. Alright, okey. Terima kasih. Okey. Aturcara komputer lagi. Danish Haziq. Muhammad Danish Haziq ada tak? 4 usi.
Ada cikgu. Danish Haziq. Okey. Oh, itu dia orang dia. Mana? Danish Haziq. Okey. Danish Haziq, apakah itu atur cara komputer? Atur cara komputer ialah urutan arahan berkod dalam pergagasan elektrik. Atur cara membolehkan data diproses oleh komputer. Okey. Alright, good. Terima kasih. Okey. So, saya harap yang lain pun boleh fahamlah atur cara komputer ni apa. Tadi saya sebut banyak kali, iaitu satu set arahan. Okey. Satu set arahan kepada chip komputer ataupun komputer benam tadi untuk dia menjalankan kerja-kerja atau tugasan-tugasan tertentu. Okey. Itu arahan berkod. Arahan, bukan arahan kita bagi tolong on aircon. Sejuk 20 darjah, bukan arahan macam tu. Bukan dalam bentuk bahasa Malaysia, bahasa Inggeris, bahasa Jawi ke apa, bukan. Dia arahan tu dalam bentuk arahan berkod. Dia ada kod-kod dia khas. Bahasa-bahasa komputer dia. Tapi yang kita nak faham sekarang ni, ya, secara umum, secara ringkas yang kita boleh faham ni ialah set arahan. Itu. Awak ingat perkataan tu cukup. Dia sebut atur cara komputer ni ialah satu set arahan yang kita bagi kepada komputer benam tersebut. Okay. So, awak saya rasa itu sajalah yang kita sampaikan hari ini. So, barang-barang peralatan dari semua, awak rasa dah boleh faham dah, dah tahu dah apa alat-alatan dia semua tu kan. Itu tak ada masalah. Okay. So, saya rasa kita berhenti setakat ini dulu kelas kita hari ini. Kita jumpa lagi minggu hadapan. So, nanti cek dekat grup WhatsApp. Saya akan bagi latihan. Okay? Okay. Alright. So, itu saja. Jumpa lagi minggu hadapan. Okay? Bye-bye. Bye. Alright. Bye-bye. Okay. Terima kasih cikgu. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum cikgu.